Billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muka surat yang ke-9 ke 8? Muka surat berapa tuan-tuan? 9 ya. Muka surat yang ke-9, apabila tiba ke peperangan Fijar tu? Yang mana? Paragraf yang mana? Musafir ke Syam. Ketika berusia 12 tahun ya. Bapa saudara Nabi Abu Talib ya, Abu Talib gelaran dia kerana anak sulung dia Talib, maka dia dipanggil Abu Talib. Tapi nama sebenarnya ialah bukan Abu Talib, nama sebenar dia. Ya, Syaibah tu datuk Nabi. Syaibah tu datuk Nabi. Abdul Muttalib ini Abu. Tuan-tuan pun tertukar antara Abu dengan Abdul. Abdul Muttalib datuk, Abu Talib bapa saudara. Ya, jadi Syaibah tu datuk Nabi Abdul Muttalib. Ini Abu Talib. Abu Talib adalah bapa saudara Nabi, ya. Nama sebenarnya ialah Abdul Manaf. Nama dia Abdul Manaf. Abdul Manaf tu juga moyang Nabi, ya. Jadi itulah sedikit masalah kita dengan nama-nama ni, ya, kerana nama ni banyak berulang. Dia banyak redundant, ya, berulang, overlap, ya. Jadi itu cabaran mempelajari tentang manusia lah, manusia masyarakat Arab ni, ya, sebab nama tu bertindih-tindih. Jadi ketika Abu Talib nak pergi ke negeri Syam untuk berniaga, ya. Jadi bila kita sebut pergi ke negeri Syam untuk berniaga ni, bulan berapa dia pergi ni? Dia pergi ni musim apa? Ya. Jadi kalau pergi ke Syam mesti musim panas sebab Syam berada di utara. Kalau Syam kita pergi musim sejuk, ya, kalau kita pergi pada bulan 12, bulan 1 kan, apa jadi? Bulan 12, bulan 1 pergi negeri Syam. Ya, sebab tu Syrian Care pun dia minta bantuan baju sejuk kan, ialah pada hujung tahun. Ya, jadi kalau macam ni, kalau bulan 9, bulan 10 minta baju sejuk, tak kenalah. Nak hantar tempat lain lah tu, ya, bukan ke Syria, ya. Tapi kalau bulan 1, hujung bulan 12, bulan 1, bulan 2 atau masih sejuk. Jadi orang Arab dia tak biasa sejuk sangat. Dia biasa sejuk tapi tak biasa sejuk sangat, ya. Salji tak biasa. Jadi oleh kerana tu mereka akan pergi ke negeri Syam pada musim panas sahaja. Ya. Kalau musim sejuk mereka tak akan pergi ke Yaman. Mereka akan pergi ke mana? Ke mana Anijah? Kalau musim sejuk. Ialah kalau musim panas ke utara, musim sejuk mestilah ke Yaman. Takkan ke timur, takkan ke barat, mestilah ke, ya. Itu pakai logik je tuan-tuan. Yang ni tak payah belajar sirah 5-6 tahun, tak payah, ya. Kita boleh pakai logik saja. Jadi musim panas ke utara, musim sejuk ke selatan lah. Ke selatan tu apa nama negara tu? Tengok betul-betul belakang ustaz. Ke selatan tu apa nama? Tuan-tuan kena hafal betul ni. Ya, Yaman, nama dia Yaman. Yaman duduk di selatan apa? Sultan Saudi. Mana Saudi? Ya, Saudi. Cuba tengok Saudi, ya. Jadi tuan-tuan kena fasih lah peta ni, ya. Saudi, bawah dia Yaman, ya. Yaman. Kemudian utara ialah negeri Syam kan. Negeri Syam terdiri daripada berapa negara? Haji apa nama? Lupalah apa nama dia? Syah. Haji Syah. Berapa negara negeri Syam ni, berapa negara? Berapa negara negeri Syam ni? Ada berapa negara? Berapa negara Kak Zarina? Negeri Syam. Okey, sebutlah apa yang Kak Zarina tahu tentang negeri Syam. Sebut satu. Ni atas utara tu. Paling kurang Syria. Ya. Tuan-tuan, dalam exam kalau tak boleh jawab semua, jangan tinggal kosong, jangan. Letak juga, ya. Jadi apa? Ikutlah susunan dia tu, ya. Jordan. Sebutlah Jordan dulu, pasal Jordan yang paling
yang paling dekat dengan Saudi. Sebut Jepun pula, sebut Jordan lah dulu. Lepas Jordan, Iraq tak masuk. Iraq sebelah mana? Ya, Iraq sebelah mana? Cuba tengok Iraq sebelah mana? Ya, Iraq sebelah sini kan. Ni Iraq sebelah sini. Jadi dia bukan Iraq, ya. Sebab Iraq ni bukan Syria, dia bukan negeri Syam. Negeri Syam ni. Ya. Jordan, Palestine, Lebanon, Syria. Ya, biasa kita pergi pusing macam tu. Jordan, Palestin, Lebanon, Syria. Ya, Syria yang paling utara, Jordan paling selatan. Sebelah Jordan ialah Palestin, sebelah Palestin, utara Palestin Lebanon, utara Lebanon ialah Syria. Ya, jadi inilah negeri Syam. Ini Babylon, ya, ataupun Iraq. Ya, ini Babylon ataupun Iraq. Ni Iran. Tapi Iraq ni adalah sebahagian daripada Parsi. Sebab Iraq bukan orang Arab. Iraq ni subur kerana ada Euphrates dan Tigris kan. Ini dua sungai syurga ni. Ya, sungai syurga ada 5 yang disebut dalam hadis. Nile River, Euphrates, Tigris, ya. Kemudian bawah ni ada Amu Darya dan Sir Darya kat utara. Sir Darya dia berakhir di Aral Sea. Amu Darya pun berakhir di Aral Sea. Aral Sea ni duduk kat Uzbek. Ya. Jadi Aral Sea ni sekarang dah tinggal 10% aja. Ya, ini masalah apa kita panggil, ya, masalah ekosistem dalam dunia ni lah. Ni antara apa kita panggil, ya, the worst apa kita panggil, ya, the worst tragedy lah, ya. The worst tragedy in the world sekarang ni, antara the worst tragedy itu ialah surutnya laut Aral Sea. Ya, Aral Sea itu besar. Ya. Jadi sekarang ni dah tinggal 10%. Hanya 10%. Boleh Google lah, ya. Macam ustaz pergi je, ya. Ustaz tengok tempat tu, sebahagian laut tu dah jadi padang pasir. Ya. Dekat mana? Aral Sea tu, kita tengok Aral Sea kat mana? Cuba Abang Syuib tengok Aral Sea tu. Kat mana Aral Sea? Kat Iran. Mana Iran? Aral Sea, ARAL. Cuba tengok betul-betul. Kat mana Aral Sea? Baru sebut tadi. Baru akak apa sebut tadi kan? Di mana? Uzbekistan. Uzbek. Kat mana Uzbek tu? Uzbek tu atas pada Afghanistan. Atas pada Afghanistan. Ya. Jadi ini Pakistan, atas Afghanistan, ya. Atas Afghanistan ni dia, Uzbekistan. Aral Sea kat situ lah. Ya, Aral Sea ni kat sini. Dah jadi padang pasir. Dah jadi sebahagian tu padang pasir. Tumbuh-tumbuhan dia tumbuh kecil-kecil ya. Ya. Binatang dia pun pelik-pelik. Tumbuh-tumbuhan dia pun pelik-pelik. Ya. Jadi ustaz pergi tu tidur di situ. Ya, ustaz pergi dengan dengan Land Cruiser kami pergi. Naik Toyota Land Cruiser kita sewa. Ada driver, ada tentera seorang dan kami bertiga. Kami 5 orang naik Toyota Land Cruiser. Ya, tidur satu malam di Aral Sea tu. Ya. Tapi tak boleh pergi, tuan-tuan tak boleh pergi punya. Ya, sebab tak tahan, tak ada hotel, tak ada perkampungan, tak ada siapa duduk situ. Binatang-binatang dia pun pelik. Kami tidur dalam kemah. Ya, kami tidur dalam dia panggil yurt ya. Yurta, YURT. Yurta tu ialah macam iglo tu. Kalau dekat Eskimo tu iglo lah dia panggil yurta. Yurta tu ialah kemah besar. Dalam tu ada bara api, ada katil, ada apa semua sebagainya lah, ya. Jadi kami sewa tempat tu. Nak buang air pun dia suruh kejutkan sebab ada 3 tentera yang jaga kat situ. Ya, dia kata if you want to go to toilet, wake me up, dia kata. Ya, pasal dia kena jaga sebab dia ada banyak apa kita panggil serigala kat situ. Ya, ada banyak serigala dan serigala tu bahaya. Tapi ada satu lagi bahaya. Coyote dia panggil. Coyote tu lagi bahaya. Sebab kalau serigala dia akan serang secara berkumpulan. Tak tahulah tuan-tuan minat ke tidak, biar ustaz cerita je lah.
Pasal Ustaz tempat-tempat itu tu Ustaz pergi. Ya. Ustaz buat travel kan. Jadi Ustaz pergi tempat yang orang tak pergi pun. Itulah tempat jin bertendang. Ya. Tak, kalau package tu buat, tak ada siapa nak pergi je. Ya, tapi itulah salah satu tempat yang dipanggil sebagai Maghribas Syamsi, cerita dalam surah Al-Kahfi. Sebab tu Ustaz pergi, sebab dia ada signifikan pada agama kan. Jadi kita boleh tengok matahari tenggelam. Tempat matahari tenggelam yang dikatakan salah satu tempat yang dilalui oleh Iskandar Zulkarnain. Tu cerita surah Al-Kahfi. Bila kita cerita surah Al-Kahfi, kita akan masuklah kes tu. Ya. Jadi sebab cerita Zulkarnain tu cerita tempat matahari terbit, tempat matahari tenggelam dan kawasan antara dua bukit. Ya. Kawasan antara dua bukit di Uzbekistan, kawasan tenggelam matahari Uzbekistan, kawasan terbit matahari Uzbekistan juga. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nanti bila habis PKP ya, ada masa dan ada peluang ya, salah satu tempat kena pergi ialah Uzbekistan. Ya. Tapi jangan pergi bandar-bandar saja tengok makan apa semua, makan nasi mandi apa semua tu, itu boleh lah kan. Tapi kita nak pergi tu nak tengok tempat sejarah tu. Ya. Tengok tempat dia, pergi muzium dia. Ya. Jadi kalau package macam tu Ustaz tak boleh pergi dengan jamaah. Jamaah tak minat. Orang Malaysia tak minat pergi muzium. Orang Malaysia tak pergi muzium. Ya. Okey, ada yang minat lah. Kat Liz dia minat. Apa dia? Muzium Mesir pun ya, baru setengah jam jamaah dah keluar dah ya. Dah pergi minum kopi kat luar dah ya. Ustaz duduk dalam lagi ya. Sebab kita macam tadilah ya, minat tu mungkin kurang sikit. So itulah cerita dia. Tapi tak apalah. Nak bagi tahu bahawasanya itulah ya yang disebut sebagai negeri Syam. Berapa negeri tadi Haji Syah? Negeri Syam berapa? 4 negeri. 4 ya, 4 negeri. Tuan-tuan boleh jawab dengan isyarat tangan sebab mulut dah tutup. Tuan-tuan boleh jawab isyarat tangan. Gunalah tangan, nanti Allah ambil balik apa nikmat tangan nanti ya. Boleh tunjuk 4 2 1 ya, 0 boleh ya. Jadi 4 negara. Ingatlah. Jordan, Palestin, Lebanon ya, dan Syria. JPLS. Tak tahu berapa kali dah tuan-tuan dah salin. Ya, JPLS. Jordan, Palestin, Lebanon, ya, apa ni Syria. Mungkin Kak Liz dah lebih 10 kali dia dengar dah. Lebih 10 kali dia dengar, ya. Mentak dia pun kata ya, ya. Ya, silakan. Tanah betul. Bukan. Sebab tu dia tasik. Tapi sebab dia besar, sebab tu kita panggil sea. Masin. Dia tasik masin kedua terbesar di dunia. The second largest apa kita panggil? Salt water lake in the world. The biggest is apa? Teka lah. Tengok peta tu. Kan? Caspian Sea. Caspian Sea paling besar. Caspian Sea. Ya, ni Caspian. Caspian adalah laut, bukan laut, tasik. Dia tasik. Pasal dia tengah-tengah benua ni. Cuba tengok. Ya. Macam mana dia boleh masin? Macam mana? Macam mana dia boleh masin? Apa ni, apa kita panggil? Laut mati lagi pelik. Laut mati tu, laut mati, ya. Air masin. Laut mati tu datang daripada Sungai Jordan. Sungai Jordan tu datang daripada utara, Tiberias, Lake of Tiberia. Lake of Tiberia tu semuanya air tawar. Tapi dia berakhir dekat di Laut Mati, dan Laut Mati tu masin. Ya. Nak kata macam mana? Ya. Jadi ada dua sungai missing kat sini. Dia ada missing. Dia sungai ni datang daripada ni, ya, daripada ni tempat ni. Ni kawasan tinggi ni. Ya, Tajikistan ni, kawasan ni. Dia sempadan dengan China. Ya, ni semua ni kawasan tinggi ni, ya. Jadi daripada sini musim sejuk, dia punya salji akan mencair. Bila dia mencair, dia akan masuk ke dalam dua sungai. Ada dua sungai. Sebab Aralsi ni datang dari sungai. Sungai itu datang daripada ni, kawasan tinggi ni, ya. Dia yang sebelah utara dia panggil Sir Daria, yang sebelah selatan dia panggil Amu Daria. Ya. Minta tolong apa? Okey, terima kasih.
Okey, terima kasih. Boleh. Boleh. Dia panggil sir daria. Sir, ya. Boleh eja macam ni lah. Daria macam ni pun boleh. Daria ni makna sungai. Sir tu secret. Amu putih. Ya. Jadi dua sungai ni adalah sungai syurga juga. Ya. Ataupun dalam Quran, dalam hadis disebut Sayhun dan Jayhun. Sayhun tu Sayhun tu apa ni, sir daria, ya. Jayhun amu daria. Jadi ni dua sungai yang datang daripada timur ke barat. Pelik lah. Dalam dunia ni, sungai selatan ke utara, utara ke selatan. Tetapi sir daria, amu daria, timur ke barat. Ya, itu antara sungai-sungai pelik dalam dunia. Dan disebut oleh Nabi, ya, sebagai sungai syurga. Min anharil jannah. Min anharil jannah. Daripada sungai-sungai syurga ada 5. Sungai Nile di Mesir, Euphrates dan Tigris di Iraq, dan sir daria, amu daria sempadan. Tajikistan, Tajikistan, Kazakhstan, Uzbek, dan Tajikistan, Uzbek. Dua-dua tu berakhir nama sungai, Aral Sea. Tapi Aral Sea tu dah jadi kering pasal Russia dia dituakan sungai ni masuk ke dalam Russia, ya, untuk penanaman kapas. Sebab tu tempat kapas yang paling banyak dalam dunia, yang kualiti, antara kapas paling kualiti kat dunia kat mana? Bila orang pergi mana-mana, orang nak cari mesti cotton tu, Egyptian cotton, ya, Egyptian cotton, ya. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, pergi ke Ben Daud di Mekah, kita masuk dekat dia punya departmental store tu, naik tingkat 3 tu ataupun tingkat 2, tuan-tuan masuk tempat jual-jual baju-baju tu, macam baju t-shirt, baju apa semua sebagainya. Cuba tengok, semua Egyptian cotton, ya. Sebab Saudi tak ada cotton. Pasal apa Saudi tak ada cotton? Sebab Saudi tak ada sungai, ya. Yang ada cotton ni mesti ada sungai. Sebab tu Nile River menghasilkan cotton yang sangat berkualiti. Apa kita panggil, Iraqi cotton pun bagus sebab dia ada 2 sungai besar, ya. Kemudian Uzbekistan punya cotton pun bagus sebab dia ada 2 sungai besar, Sir Daria dan Amu Daria, ya. Tuan-tuan tak dapat dalam kelas sirah lain, tuan-tuan dapat dalam kelas ni, ya. Jadi itu geografi punya maklumat, ya. Tapi Allah atur. Sebab tu Ustaz kata geografi dan sejarah ni memang subjek yang orang tak minat, ya. Tapi itulah, orang tak datang kelas juga, ya. Walaupun dah tahu benda tu ni, tapi tak apalah, orang tengok YouTube lah kot, ya. Orang tengok YouTube, ya. Alhamdulillah, ya. Dan dia orang share lah pada tempat-tempat lain tu biasa. Sebab Ustaz banyak pergi tempat-tempat masjid apa semua sebagainya. Bila kita jumpa, dia kata, "Assalamualaikum, Dr. Anzaruddin." Ya, saya salah seorang penonton YouTube, dia kata. Ustaz punya. Oh ya ke? Saya tak tahu, ya. Dia, ya. Jadi apa ni, tapi yalah, mengejutkan juga bila tengok dalam YouTube tu ada ramai juga tengok, ya. 6,000, 7,000 juga orang tengok. Walaupun tak adalah selebriti ratus ribu kan. Tapi maknanya 6,000 orang tengok tu ramai lah tu. Ramai lah, ya. Boleh lah, okey lah tu, ya. Itu pun Ustaz tak masuk TV lagi kan. Malam ni masuk TV, lagi ramai lah. TV Hijrah malam ni, ya. Apa dia? Sekitar tu lah kot. Tapi itulah timingnya tak bagus. Tapi tak apalah, dia ada rakaman. Tapi permulaan. Tapi itulah subjek yang susah dibagi kat Ustaz. Subjek-subjek susah tu dibagi Ustaz, ya. Pasal cerita sahabat-sahabat Nabi yang orang tak kenal. Hamnah binti Jahash, ya.
Asma binti Yazid. Tapi dia sekejap je. Dia kata permulaan, kita try dulu, test market. Kalau ada minat, dia kembangkan nanti, ya. Tak apalah. TV Hijrah. Ada benda jatuh. Mas. Okey, tak apa, ya. So balik pada cerita tadi, apabila kita menyebut tentang cotton dalam dunia, tamadun dunia, itulah tempat tamadun dunia. Egypt tamadun dunia, Iraq tamadun dunia. Ada satu tempat yang kita kurang bagi perhatian, Uzbekistan. Sebab tu sejarah Uzbekistan, orang barat dia tutup. Pasal sejarah Islam banyak kat situ. Cuba kita bayang, Imam Al-Bukhari Uzbek, Imam Tirmizi Uzbek, ya. Tu dua imam-imam besar yang kita kata sebahagian daripada ilmu ulama dunia ni duduk di situ. Sebab tu kerajaan Uzbekistan dengan presiden baru, dia nak kembalikan balik kegemilangan Imam Bukhari dan Imam Tirmizi. Sebab tu kalau kita pergi Bukhara, ya, kita takkan jumpa kubur Imam Bukhari. Imam Bukhari kena fitnah. Baca sejarah dia, Imam Bukhari kena fitnah. Tak boleh balik ke Bukhara, dan orang Samarkand tolak dia. Kena fitnah Imam Bukhari ni masih hidup. Ya, dia meninggal di satu tempat, dikebumikan di luar Samarkand. Kalau kita pergi Samarkand, komplek besar sekarang ni, tempat Imam Al-Bukhari, ya. Dia nak hidupkan balik, nak menghasilkan balik tokoh-tokoh ulama. Mudah-mudahanlah Allah permudahkan. Di Tirmiz tu sempadan Uzbek dengan Afghanistan pun sama juga. Orang Afghanistan cakap bahasa Uzbek. Orang Afghanistan, ya, dulu Ustaz kata, orang mana? Dia kata Afghanistan. Macam mana dia boleh cakap? Dia kata memang bahasa kita bahasa Uzbek. Orang Cina Urumqi yang kena tindah masjid, kena roboh apa semua tu, ya, mereka guna tulisan Jawi. Ya, Ustaz turun di airport dia, di Urumqi itulah, ya. Ejaannya URUMQI, tapi bunyinya ceh. Urumqi, bukan Urumqi. Semua tulis Jawi. Ya. Dan orang situ, kawasan tu, Xinjiang dia panggil, Xinjiang Province. Xinjiang Province ni 11 juta Muslim. Daripada 21 juta, 11 juta Muslim. Makanan halal senang. Dalam flight daripada Xi'an, sebab KL ni kita naik Air Asia terus ke Xi'an. Ya, daripada Xi'an naik flight 3 jam lagi pergi ke province tu. Ya, pergi ke Urumqi, ya. Dalam flight tak payah minta makanan halal, semua halal. Pasal majoritinya Muslim, ya. Jadi di Urumqi, masyarakat Urumqi juga bercakap bahasa Uzbek. Pasal mereka sempadan. Ya, so kita tengok sempadannya, ya. Kita tengok sempadan, ya. Ni Cina ni sebelah ni sempadan dia ni. Ya, sempadan dengan Tajikistan, sempadan ni semua sempadan ni. Ya, ni Tajikistan, ni Kyrgyzstan, KYR, Kirgi. Ya, Kyrgyzstan, ya. Kyrgyzstan, bawah dia Tajikistan. Ya, Tajikistan. Kyrgyzstan ni negara miskin, ya. Yang kaya kat situ Kazakhstan. Kazakhstan kaya sebab minyak, ya. Sebab Kazakhstan terletak di mana, ya? Di Teluk Parsi. Teluk Parsi banyak minyak, sebab tu Iran kaya. Siapa lagi kaya kat situ, ya? Kazakhstan. Cuba tengok apa lagi negara dekat Teluk Parsi, Haji Shah. Cuba tengok apa lagi negara kaya kat situ selain daripada Iran dengan Kazakhstan. Kuwait tu memang kaya lah, dia negara Arab. Ni yang bukan Arab, bukan negara Arab. Kuwait, Qatar tu tak payah tanyalah. Dekat atas tu apa negara dekat Teluk Parsi tu yang kaya? Yang Petronas ada pejabat kat situ. Mana Rusia ada Teluk Parsi? Tengok betul-betul. Perempuan dekat belakang tak nampak kot. Ya, tak nampak tak nampak, tak boleh bantulah, ya. Cuba tengok ni, ni. Ya, ni Persian Gulf kan? Ya, Persian Gulf ni. Jadi Persian Gulf ni, ya, satu lagi Caspian Sea, ya. Caspian Sea lagi tepatlah. Yang Caspian Sea ni yang kaya-kaya mana, ya? Sebab tu Turkmenistan kaya. Petronas ada pejabat tak Turkmenistan? Ada. Pejabat ada Uzbek, pejabat Uzbek dah tutup. Ya. Masa Ustaz pergi dekat RRC ni, jumpa pejabat Petronas, dah tutup lah.
Ya, sebab RRC itu ada masalah krisis tadi lah. Krisis global. Dia sebab dia kering. Ya. Yang kaya kat sebelah sini, ya. Yang kaya ni, siapa yang kaya kat sebelah sini, ya? Yang kaya ni Azerbaijan kaya. Oh, kaya, memang kaya sungguh, ya. Antara duit paling tinggi Azerbaijan, ya. Memang kaya sungguh. Apa ni, ambil minyak tu kat belakang rumah je. Dia buat apa tu kan? Ya, macam apa dia panggil tu? Ya, macam oil rig tu, tapi kecil punya oil rig kat belakang rumah je. Kita lalu nak pergi masjid, nak pergi apa tu, ya, dekat belakang rumah tu dia maknanya memang hebat sungguh minyak dia. Macam Brunei lah, ya. Jadi Azerbaijan memang kaya, ya. Masalahnya Azerbaijan Syiah, ya. Sebab Azerbaijan sebelah Iran. Azerbaijan tu sebelah Iran, ya. Dia ada Sunni tapi majoritinya Syiah, ya. Azerbaijan memang kaya sungguh. Dia panggil the land of fire, dia panggil. Afghanistan Azerbaijan tu dipanggil the land of fire. Tuan-tuan kena pergi tengok. Ya, Ustaz pergi last year pada bulan berapa tu? Kami pergi bulan 9. Ya. Dia ada menara dia. Menara dia pun dia panggil the tower of fire. Land of fire. Ya. Memang api tu kita pergi satu tempat, api tu tak padam lah kita kata. Ya, memang menyala je, ya. Azerbaijan kaya. Tapi itulah Syiah. Ya, masjid besar dia pun masjid Syiah, tapi orang dia liberal. Jadi mereka bukan macam Iran punya ni. Iran dia staunch lah, ya. Tapi tak ada masalah, boleh pergi. Ya, kita tengoklah perkembangan Islam kat sana kan. Orang Sunni dia ada je, ya. Cuma macam tadilah majoriti Syiah. Uzbekistan Sunni, Kazakhstan Sunni, ya, tapi mereka sudah lama 70 tahun di bawah komunisme. Jadi Islam itu tipis, ya. Orang dia tak boleh baca Quran, tak sembahyang, ya. Mereka solat ketika nak kahwin. Nak kahwin, belajar solat, belajar mengaji, ya. Dia terkejut bila orang Malaysia satu bas semua boleh baca Jawi. Dia kata you can read di Arabic, ya, Arabic text. Dia kata boleh, semua boleh, makcik-makcik semua boleh baca. Ya, dia kata kita kat sini nak kahwin baru belajar. Ya, kesian, ya. Jadi kalau Kak Syima berminat, ya, nak pergi sana, kita boleh buat projek mengajar alif bata kat mereka sebab mereka tak kenal huruf. Betul, ya, sebab dia lama, ya. Jadi antara projek ni Ustaz bagi cadangan lah, kalau kita nak buat ni dakwah lah, kita boleh buat program macam 2 minggu, kita buat intensif 10 hari untuk mengajar dia kenal huruf, ya. Alif bata kita mengajar qiraati ke apa mana, pergi tu untuk projek macam tu. Ustaz rasa banyak orang boleh bagi bantuan, ya. Dan kita ajaklah mereka pergi sekali, ya, sambil melawat kan khazanah Imam Bukhari, Imam Tirmizi. Oh tu very interesting, itu boleh buat, ya. Kita boleh buat ramai-ramai, ya, pergi sana sebab makan senang. Buah-buahan macam pistachio apa ni, badam apa semua, Allahu akbar, berlambak-lambak, memang murah, ya. Memang murah lah kita kata. Ni apa kita panggil kismis, apa ni, apricot, ya kan. Memang sebab tempat dia. Sebab tu orang Uzbekistan ingatan dia kuat, pasal mereka makan kacang-kacang. Pistachio orang Melayu panggil kacang apa? Kacang cerdik. Orang Melayu pakai kacang cerdik, ya. Tapi kita tak nak makan pistachio, ya. Makan juga tapi sikit lah. Memanglah mahal, of course lah kacang cerdik. Kalau dia kata kacang bodoh, tak ada siapa nak makan. Ya, itulah, ya. Tak apalah, itu Ustaz bagi cerita. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ya, Khurasan, Afghanistan, apa kita panggil, Kazakhstan, semua ni adalah tempat yang macam orang barat sembunyikan tau sejarah dia. Kita tak tahu sejarah dia. Pasal sejarah umat Islam tu terlalu banyak kat situ. Tokoh-tokoh ulama besar kebanyakan Turkmenistan, kan? Turkmenistan. Imam An-Nasai daripada Turkmenistan. Imam Nasai, ya. Ada imam seorang Ibnu Hibban daripada Afghanistan. Tokoh-tokoh hebat, ya. Imam Ibnu Hatim Ar-Razi, bapa dia Abu Hatim Ar-Razi, ya. Kemudian Abu Zur'ah Ar-Razi, semua tokoh, semua Turkmenistan, ya. Razi itu daripada Rai, nama tempat tu Rai, ya. Jadi semua Ar-Razi, ya. Itu tokoh Ar-Razi itu semua daripada sana, ya. Semua daripada Turkmenistan. Maknanya negara-negara bekas Soviet akannya hebat-hebat.
Tetapi masalah mereka ialah mereka tak guna English. Yang tu masalah dia. Ya, jadi ustaz kalau kita pergi kita terpaksa pakai penterjemah. Ya, ustaz gunakan penterjemah seorang bekas tentera Soviet Union, dia Muslim, dia asal daripada Tashkent, ustaz gunakan dia sebab dia boleh bahasa Indonesia. English dia pun boleh tahan lah, ya. So ustaz pergi melalui dia. Pasal dia bekas pegawai tentera, dia pernah kerja dengan kerajaan Uzbek, pegawai besar lah. Jadi ustaz masuk muzium tu, sebahagian tempat kita masuk ikut pintu belakang. Pasal depan dia tutup, jadi kita tak boleh pergi. Tapi pakai dia boleh pergi, masuk ikut pintu belakang. Yang itu boleh ikut pintu belakang tuan-tuan, ya. Mana boleh pintu belakang ni boleh, ya. Tapi bukan semua benda lah, ya. Okey, itulah cerita dia, boleh faham, ya. Selesai, ya. Ada soalan apa-apa sebelum kita sambung buku surat 8? Ustaz nak kenalkan pada tuan-tuan sebab apa? Sebab sejarah ni kita kurang tengok tuan-tuan, ya. Tetapi sejarah ni lah sejarah yang berkait dengan agama. Sebab takkanlah Allah, ya, lahirkan tokoh-tokoh sehebat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Tirmizi, ya, Imam Nasai daripada negara bekas Soviet tu. Dia mesti ada rahsia. Ya, mesti ada rahsia. Ada satu apa kita panggil? Universiti Malaya dengan Persatuan Ulama Malaysia buat seminar tentang Andalus, ya. Macam mana orang Andalus ni boleh jadi tokoh-tokoh ulama hebat sedangkan mereka ni European. Ya. Andalus tu kan Spain. Ya, mereka ni Spanish. Mereka ni European. Mereka bukan asalnya orang Arab. Tapi bagaimana boleh menghasilkan tokoh-tokoh ulama macam Imam Qurtubi kan daripada Cordoba, ya. Imam Abu Hayyan Al-Gharnati daripada Granada. Macam mana boleh hasil ulama-ulama hebat? Apa sistem pendidikan mereka sehingga mereka boleh menghasilkan ulama hebat? Macam tafsir kita kenal Ibnu Katsir. Ibnu Katsir Syria, ya. Kita kenal Imam Tabari daripada Iran, Tabaristan. Imam Qurtubi daripada Cordoba. 3 ulama besar dalam tafsir Qurtubi salah seorang. Ya, macam mana boleh menghasilkan ulama hebat-hebat ni? Jadi Persatuan Ulama Malaysia dengan UM buat, tapi ini baru permulaan lah kan. Maknanya mengenal, ya, bagaimana sistem pendidikan yang dibuat oleh ulama-ulama di sana, pemerintah di sana, kerajaan Islam di sana sehingga menghasilkan tokoh-tokoh ulama hebat. Ya, macam mana boleh hasil ulama-ulama hebat macam tu, ya. Jadi apa rahsianya pendidikan mereka? Dan kebanyakan mereka bilingual, trilingual. Ya, mereka boleh bahasa European, mereka boleh Arabik, ya, dan boleh satu lagi bahasa lain. Kebanyakannya macam tu. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya, ya, salah satu daripada cara untuk menghasilkan para ulama yang hebat ni, tokoh-tokoh hebat, ya, dengan macam tadilah, ya, mengajar mereka bukan satu bahasa. Ya, bukan English saja, bukan Arabik saja, ya, tapi juga bahasa-bahasa lain. Ya, sepatutnya kita di Malaysia boleh macam tu. Ya, tapi jarang. Ustaz pun tak boleh bahasa Mandarin. Kita pun tak boleh bahasa Tamil kan? Ya, sayang. Sedangkan orang yang berbahasa Mandarin, Tamil tu sekitar kita. Kita bermuamalah dengan dia, ya. Mereka boleh bahasa Melayu tapi kita tak boleh bahasa dia. Sayang. Ya, sebab tu bila nak cari pendakwah payah kan? Ya, nak cari pendakwah, nak dakwah pada orang yang berbahasa Mandarin, susah kita nak cari. Ya, payah sebab macam tadilah, ya, kita tak berusaha, ya, untuk Ustaz rasa sekolah-sekolah swasta Islam mungkin adalah, ya. Mungkin kita panggil macam Adni International School, ya, dia ada ajar Mandarin. Ya, walaupun mereka boleh English dan Arabik, dia plus satu lagi Mandarin, baguslah, ya. Usaha ke arah tu bagus. Okey, musafir ke negeri Syam balik. Jadi Syam adalah nama lama bagi 4 negara tadi. Ya, apa lagi sekali lagi Haji Syah? Jordan, Palestin, Okey, ya. JPLS formula dia. Jordan, Palestin, Lebanon, Syria. Ustaz dah bagi formula kan? JPLS, ya. Ringkasan dia jangan pergilah sayang. Ya. Jangan pergilah sayang. Sebab mereka pergi tu 3 bulan tau. Sebab tu orang Mekah banyak yang meninggal dalam perjalanan nak pergi berniaga. Antaranya Datuk Nabi. Ya, Datuk Nabi, moyang Nabi Hashim meninggal di Palestin dalam perjalanan. Ya. Ayah Nabi meninggal waktu balik daripada berniaga, ya. Jadi sebab tu bila pergi tu seolah-olah macam isteri dia kata jangan pergilah sayang, janganlah, ya, jangan pergi, ya. Ingatlah Jordan, Palestin, Lebanon, Syria. Ya, okey. Jadi ketika Abu Talib, ya, nak pergi ke Syam untuk berniaga, ya, maka pada masa tu Nabi nak ikut. Ya. Jadi
pemergian Abu Talib amat sukar diterima oleh Nabi, sehingga akhirnya Abu Talib bawa Nabi bersama. Ini first time. Kali pertama Nabi pergi ke negeri Syam pada usia 12 tahun. Ya. Cuma Nabi tak sampai di negeri Damaskus. Nabi tak sampai. Apa sebab dia? Kita tengok ni. Ya. Ini perjalanan jauh pertama baginda, dan rombongan dagang ke Syam tidak akan tinggal lama di sana. Ya, kebetulan mereka tak tinggal lama. Tak tinggal lama tu bukannya pergi sebulan, tak. Perjalanan pun sebulan. Ya, pergi saja sebulan, balik sebulan, dah 2 bulan. Dan mereka akan berniaga di sana mungkin 3 minggu, ya, paling kurang 2 minggu. Jadi maknanya sekali pergi tu lebih kurang 3 bulan. Bulan apa mereka pergi? Memanglah musim panas, betul. Kak Syimah dah jawab musim panas. Bulan apa mereka pergi? Bulan yang mereka pergi ni dinamakan bulan apa? Dia bukan bulan Islam, bulan Arab. Sebab ya? Sebab musafir bulan Safar. Tak betul, tuan-tuan. Tak betul, ya. Mereka pergi pada bulan Muharram lah. Pasal apa pergi bulan Muharram? Pasal apa, Haji? Apa ada pada bulan Muharram ni? Sebab apa dipanggil bulan Muharram? Pasal apa dipanggil bulan Muharram? Apa makna bulan Muharram ni, Haji Ramlan? Bulan Muharram ni adalah bulan yang diharamkan. Diharamkan apa? Diharamkan pertumpahan darah. Bukan perang je, tumpah darah tak boleh. Ya. Bulan haram dalam kalender Arab yang akhirnya jadi kalender Islam, ya, ialah 4 bulan. Sebab itu mereka pergi, itulah baru boleh berniaga. Ya, sebab kita tak ambil peduli sangat. Kita kata macam tadi kan, mereka pergi bulan Rabiul Awal kot, tak boleh. Kalau pergi bulan Rabiul Awal, kena serang, kena tangkap, ya, kena zalim. Pasal di dalam perjalanan ni ada apa, tuan-tuan? Ada lanun. Ada pirates, ya, bukan Pirates of the Caribbean, ya. Pirates of the Desert. Pirate of the Desert. Ya. Sebab tu mereka mesti pergi pada bulan Muharram. Bulan Muharram mula bulan berapa? Bulan Muharram tu bulan 1. Ya. Tapi apa lagi bulan-bulan lain yang juga dianggap bulan Muharram? Nama dia bukan Muharram. Ya, tapi dia bulan Muharram. Apa bulan tu? Bulan bulan Ramadan bukan. Perempuan jangan main bulldoze saja. Suka hati je main bulldoze, ya. Okey, kita bagi tahu, ya. Mana boleh bulan Ramadan tu bulan Muharram? Perang Badar berlaku bulan Muharram. Kalaulah bulan perang Badar tu berlaku bulan Ramadan. Kalaulah Ramadan tu bulan Muharram, mesti tak ada perang. Bulan Syawal ada tak perang? Ada. Ya. Perang Uhud berlaku bulan Syawal. Ya. Jadi bulan Muharram tu mula pada Zulqaidah. Dia berturut-turut tu. Zulqaidah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Berturut-turut tak? Berturut-turut. Sebab itulah boleh pergi 1 bulan, ya, dia punya journey tu, ya, pergi je 1 bulan. Balik sebulan, dah 2 bulan. Kemudian berniaga another month. Maknanya boleh 3 minggu, boleh 2 minggu kan. Maknanya masih lagi within that 3 month. Kalau mereka pergi balik dan berniaga dalam masa tu, selamat. Itu yang selamat. Itu yang orang tak boleh kacau. Sebab apa? Kita kata mesti ada orang Arab kacau. Tak. Sebab orang Arab dia pegang pada perjanjian. Orang Arab ni orang Arab dulu. Bukan orang Arab sekarang. Sekarang tak boleh harap, tuan-tuan. Ni dulu ni, ya. Sebab tu mereka berjanji bulan Muharram bulan perniagaan, bulan musafir, ya. Tetapi nak tunggu bulan 11, 12, 1 lama. Jadi, ya, mereka buat satu lagi bulan sebagai bulan Muharram di tengah-tengah, namanya bulan Rejab. Sebab tu bulan Rejab boleh travel tapi short distance. Ya, short distance, bukan long distance. Sebab apa? Sebab 1 bulan saja. Faham tak, tuan-tuan? Ya. Kita kena faham yang tu. Sebab Allah buat musim haji pada bulan Muharram. Perasan tak Allah buat musim haji pada bulan Muharram? Sebab orang yang datang buat haji daripada Iraq tu perjalanan nak sampai ke Mekah sebulan perjalanan. Balik sebulan perjalanan, ya. Buat haji, minimum buat haji 2 minggu. Minimum 12 hari lah, 12-13 hari. 2 minggu lah.
Jadi cukup tak masa pergi bulan Zulhijjah, ya? Sebab tu flight daripada Malaysia kan, apa ni, KT1, KT2, KT3, bila mula orang pergi haji kat Malaysia? Flight tu mula bulan bila? Jawapan dah bagi dah tadi. Ya? Maknanya hujung Syawal lah, sebab naik flight kan, sebab banyak kan. Tapi biasanya Zulhijjah tu dah mula pergilah. Confirm Zulhijjah mula pergi. Ya? Kalau orang dulu maknanya lagi awal lah. Kalau naik kapal apa? Kapal laut lagi awal lah. Ya? Tapi kalau bulan, sebab tu ustaz dibagi tahu oleh orang tua-tua lah, ya. Dia kata bertolak pergi haji ujung Ramadan. Bertolak pergi haji. Sebab mereka akan singgah banyak tempat. Ya, sebab orang dulu dia, kalau yang kapal apa daripada Pelabuhan Kelang tu dah moden dah. Orang dulu dia akan keluar daripada Semenanjung Tanah Melayu ni, dia akan menuju ke Aceh dulu. Dia akan pergi Aceh. Sebab itu Aceh dipanggil Serambi Mekah. Pasal apa? Sebab bila sampai Aceh, dia akan belajar kat Aceh dulu. Dia akan buat kelas ulang kaji fiqh, ya, cerita tentang umrah, tentang haji, tentang fiqh ni belajar. Sebab tu Aceh dipanggil Serambi Mekah. Sebab Aceh berada betul-betul di hujung, ya, di hujung apa ni, Pulau Sumatera tu. Daripada Aceh baru menuju ke Iraq, baru menuju ke India tu, Lautan Hindi, sampailah di Yaman. Pasal tu orang dulu dia punya tempat mikot bukan Zulhulaifah, bukan Bir Ali. Dulu kita punya tempat mikot Ya Lamlam nama dia. Ya Lamlam. Ya Lamlam tu pasal naik kapal. Ustaz kena tunjuk pakai peta. Ya. Sebab orang dulu naik kapal. Mana ada Bir Ali tak ada cerita Bir Ali. Orang tak pergi Madinah dulu, orang pergi Mekah dulu. Sebab orang akan sampai di Jeddah. Ya. Jadi biasanya daripada Jeddah mereka akan masuk Mekah dulu. Balik nanti baru pergi Madinah. Kemudian balik ke Mekah balik. Sebab Madinah tu dah tengah-tengah padang pasir. Ya, mereka akan balik ke Mekah balik. Ya, boleh juga nak pergi Madinah dulu, tak ada masalah. Tapi kalau mereka masuk ke Mekah, Ya Lamlam nama tempat tu. Macam kita naik kapal terbang kan. Bila kita naik flight daripada Malaysia pergi Mekah, kita punya mikot kita bukan apa ni, Bir Ali. Bir Ali kalau kita transit di Madinah. Kalau kita naik flight saja. Kalau kita direct flight, naik emas kan? Ya, naik emas masuk ke Mekah. Apa nama mikot kita? Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Sebab Qarnul Manazil tu dia memang yang paling dekat dengan Mekah. Ya, Qarnul Manazil. Ya, tapi dekat tak dekat pun 90 lebih kilometer. Ya, sekarang kita boleh pergi naik apa ni, naik kereta, naik bas. Ya, Qarnul Manazil tu. Sebab dia jalan nak pergi ke Taif. Jalan nak pergi Taif. Ya, jadi kita nak pergi Taif ataupun balik, ya, tuan-tuan perempuan kena pergi umrah, kena singgah Taif. Sebab Abdullah bin Abbas duduk di Taif. Nabi pun dibaling batu di Taif. Kena pergi tengok dia punya sejarah tu. Baru kita dapat, bila kita baca sirah baru kita dapat. Kalau tidak, orang kata pergi Mekah, pergi, ya. Tawaf kat mana? Tawaf Zamzam Tower lah, ya. Pergi ke sana. Pergi ke Taif tu baru kita tengok, ni tempat dia Taif, ya. Jadi kita ada pengalaman makan bawah apa ni, pokok kurma kan. Tengok tempat Nabi kena baling batu, ya, tempat Nabi berehat setelah turun daripada Bukit Taif, ya. Jadi baru kita tengok tempat tu, kampung tu, ya. Kebun anggur yang Nabi pergi, ya, ketika kan Nabi dah luka-luka, Nabi singgah di situ, nanti kita akan baca, dan Nabi diberi segugus buah anggur oleh Adas. Ya, ada masjid Adas kat situ. Kita boleh pergi tengok, tuan-tuan. Ya, very interesting. Mekah kena pergi macam tu. Ya, jangan pergi sebab buat umrah ni dah biasa. Ya, kita tambah dengan apa ni, menelusuri sejarah, ya, Nabi dan para sahabat. Itu sepatutnya begitu, ya. Okey, jadi perjalanan jauh pertama, ya, tak lama di sana. Apabila tiba di Busra. Ya, Busra. Bukan Basrah, ya, Busra. Kalau Basrah dekat Iraq. Ya, ini Busra. Ada nota kaki di bawah, ya, yakni bandar Hauran di negeri Syam. Baginda sampai di sana sebanyak 2 kali, ketika bersama bapa saudaranya Abu Talib dan ketika membawa barang-barang perniagaan Khadijah untuk diniagakan. Muslimin menguasainya secara perjanjian pada tahun 13 Hijrah, ya. Jadi 13 tu pada zaman hujung zaman Abu Bakar nak masuk zaman Saidina Umar, ya. Zaman Saidina Umar. Okey, ya. Jadi itulah ceritanya Busra.
Jadi ada seorang pendeta, tapi cerita ni ada banyak perbincangan. Ada yang kata cerita ni tak sahih. Ya. Tapi tak apalah ya. Kita ceritanya ialah Nabi ya, di situ Nabi berjumpa ya dengan apa kita panggil ya, dengan seorang pendeta. Pendeta inilah yang kata Nabi ni akan jadi nabi nanti. Ya, yang akan jadi apa kita panggil, yang akan jadi rahmatan lil alamin ya. Jadi dia bertanya mereka mengenai berita yang dibaca dalam kitab-kitab dia ya, sebab dia pendeta agama ya. Pendeta ni dalam bahasa English kita panggil apa pendeta ni? English kita panggil apa? Ya. Dia bukan priest, dia bukan padri. Dia bukan padri. Dia ni orang yang bertapa kat situ, orang yang beribadat. Ya. Jadi kita panggil mereka ni monk, M-O-N-K. Kita panggil dia monk, ya. Kalau dia perempuan kita panggil dia nun. Ya, nun. Jadi monk ni apabila dia beribadah di tempat, dia tak beribadah di gereja. Ya. Gereja apa kita panggil? Ya, gereja apa in English kita panggil? Church ya. Mereka tak bertapa di church. Mereka bertapa di monastery. Monastery nama dia. Monastery itu tempat ibadah. Ya, monastery ni bukan gereja tau. Kalau gereja dia ada priest, dia ada apa kita panggil? Ya, dia punya ketua tu. Apa dia panggil? Ketua padri punya ketua bishop kan? Dia ada bishop dia. Ya, dia ada bishop. Bishop tu kalau gereja tu besar, kalau macam gereja-gereja kecil ni, dia punya ketua dia priest. Tapi kalau gereja yang besar, ya, macam kita kata Hagia Sophia tu, gereja-gereja besar kan, gereja besar-besar ni biasanya ketua dia bishop. Ketua kepada semua bishop ni, ketua kepada semua bishop. Pope tu atas lagi, tapi atas sikit, bawah-bawah antara pope dengan bishop ni, ya, ada tengah-tengah, dia panggil archbishop. Archbishop, ya, archbishop tu ketua dia. Macam setiap negara tu dia ada archbishop dia. Ada bishop lah kecil-kecil dia. Atas lagi ya archbishop ya. Jadi tempat-tempat macam tu dia panggil, dia bukan panggil gereja ya, dia bukan panggil apa ni, apa tadi? Dia bukan panggil church. Besar sikit pada church, apa dia panggil? Apa? Cathedral, betul. Okey, dia panggil cathedral. Cathedral tu lah bishop yang jaga. Kalau church biasa priest ya. Sebab tu kalau kat sekolah kan, kalau apa ni perempuan dulu sekolah konvent ke sekolah apa, dekat sekolah tu ada gereja kecil, dia panggil apa? Chapel. Dia panggil chapel, ya. Itu istilah yang digunakan. Okey, kalau kita pergi airport dekat Itali macam tu, ya, ustaz pergi dekat apa ni Milan ke, ustaz pergi dekat apa nama tu, ya, apa ni, apa nama tempat tu, beli-beli apa tu, apa yang tenggelam baru ni? Bukan Milan, satu lagi tu. Apa nama? Venice. Dekat Venice, ya. Kalau kita naik flight nak balik, kita nak sembahyang, dia ada tempat sembahyang juga. Ya, dia ada tempat sembahyang, ya. Apa ni, apa kita panggil? Dia, tapi dia tak panggil lah chapel. Sebab chapel ni dekat hospital. Kan hospital dia ada chapel. Sekolah dia ada chapel. Kalau dekat tempat-tempat tu dia panggil apa tu? Dekat airport besar yang ada tempat solat. Tapi semua boleh solat situ. Orang Yahudi pun boleh, Kristian pun boleh. Ada kadang-kadang ada dia punya cross besar, ya. Besar betul kat situ tu. Kita sembahyang pun kadang sebelah cross tu. Tapi bersih lah tempat tu. Ya, dia panggil apa tu? Apa nama tempat tu? Prayer room. Apa dia? Prayer room. Betul lah, prayer room, ya. Semua prayer room kan. Ada istilah. Okey, tuan-tuan cari apa istilah dia. Biasanya kalau kita pergi apa, memang ada, ya. Macam last year ustaz pergi ke Milan tu, kami nak balik, lepas beli belah, pergi ke airport dia, cari, dia ada tulis lah, ya. Tak ingat apa nama dia. Tapi bukan chapel lah. Sebab chapel tu macam formal. Chapel tu untuk Kristian saja. Ya, tapi yang ni macam three faith, ya, three Abrahamic faith. Kristian pun boleh, Yahudi pun boleh, Muslim. Tapi mana Kristian dengan Yahudi nak pergi situ? Orang Islam lah sembahyang situ pun. Ya. Tapi ambil wuduk kita kena ambil di apa? Di toilet sebab dia tak ada tempat wuduk. Ya. Apa nama tempat tu? Okey, cuba kalau dapat nanti bagi tahulah. Dah lupa, ya. Nak jawab ke? Tak, nak garu, ya. Okey. Selesai di situ, ya. Jadi tuan-tuan kena tahulah, chapel dia tak ada priest. Kalau church ada priest. Besar pada church cathedral kan. Hagia Sophia tu cathedral.
Ya, katedral yang besar-besar ni, ya. Dia ada lagi satu istilah besar. Ustaz pun dah lama tak baca-baca balik tu, dah lupa balik. Dia ada satu istilah yang kalau dia besar daripada tu, dia ada panggil besar pada katedral. Katedral yang besar-besar ni. Ada satu lagi istilah dia, ya. Tak apa, nanti Kak Cima jumpa dia bagi tahulah. Ya. Jadi dia ada bishop, dia ada archbishop, besar sekali, pope lah. Tapi pope ni untuk Katolik, untuk orang Katolik. Ya. Kalau ortodok dengan apa dia tak panggil pope. Ya, dia lain, ya. Okey, itu kalau Ustaz boleh share lah sikit. Jadi di situ disebut, ya, bahawasanya akan lahir pada masa itu, ya, apa dia? Seorang rasul nanti. Rombongan tersebut menjawab sehingga sekarang ia masih belum berlaku. Pasal dia tanya, dekat negara kamu, dekat Mekah, dekat Madinah, dekat Hijaz dah ada tak nabi? Mereka kata belum. Sebab Nabi Muhammad pun baru 12 tahun. Ya, belum besar lagi. Sebelum berlakunya pengutusan Nabi, pertanyaan seumpama itu selalu dikemukakan oleh orang-orang Yahudi. Yahudi yang selalu tanya. Nasrani yang selalu tanya. Sebab Yahudi dan Nasrani dapat maklumat daripada kitab mereka. Okey, Ustaz nak beritahu satu hal, tuan-tuan, ya. Kita selalu sangka Injil dan Taurat telah diubah 100%. Bukan. Injil dan Taurat dia tidak diubah 100%. Ya. Dia hanya diubah bahagian hukum hakam saja. Macam minum arak tak boleh, okey, jadi boleh. Khinzir tak boleh makan, jadi makan. Ya. Jadi banyak yang diubah tu pada hukum. Bukan pada berita-berita kiamat, syurga neraka, akhir zaman, tak. Sebab tu cerita tentang Nabi Muhammad akan diutus, Nabi akhir zaman diutus, itu ada. Apa ciri-ciri Nabi? Ada. Ya. Sebab itu Quran sebut, Quran dalam surah apa tu? Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 146, ya. Apa ni, apa kita panggil? Allazina atainahumul kitab. Orang yang diberikan kitab, ya'rifunahu, mereka kenal Nabi kama ya'rifuna abna'ahum. Maksudnya, kalau mereka tengok Nabi, sebab tu mereka nak tengok Nabi punya khatamun nubuwah di belakang Nabi, kan? Ada tanda cop kenabian. Sebab apa mereka nak tengok? Pasal cerita tu ada dalam kitab Taurat dan Injil. Sebab tu mereka kenal Nabi ni seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Ya. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa, tapi sebahagian mereka menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun, walau mereka mengetahui. Ya, itu ayat 146, ya, surah Al-Baqarah. Ya. Jadi Allah cerita orang Yahudi Nasrani ni kenal, ya, Nabi Muhammad, tapi mereka tidak beriman. Ya. Mengenai perkara ini Allah berfirman, surah Al-Baqarah, ya, ayat 89, auzubillahi minasyaitonirrajim, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Falamma, ketika mana, ya, ja'ahum, datang kepada mereka, ya, datang kebenaran kepada mereka, datang Nabi Muhammad kepada mereka, ya, ma'arafu, apa yang mereka ketahui, kafaru bihi, mereka mengingkarinya. Falaknatullah, maka laknat Allah alal kafirin, ke atas orang yang mengingkari. Ya. Jadi maknanya Allah nak bagi tahu bahawasanya orang ahli kitab, kafir ahli kitab, sebab tu dipanggil kafir ahli kitab. Pasal mereka tahu tapi mereka mengingkari. Ya. Jadi mereka mengingkari, maka mereka dipanggil kafir ahli kitab. Yang dalam surah Al-Fatihah disebut dua, ya. Yang pertama ialah apa ni, al-maghdubi alaihim. Yang kedua ad-dallin. Al-maghdubi alaihim, Yahudi yang dimurkai kerana mereka tahu kebenaran, mereka tak nak buat. Yang kedua ad-dallin, orang yang sesat. Ya, Allah perintah supaya ambil Nabi Isa sebagai rasul, tapi mereka menuhankan Nabi Isa. Sebab tu mereka jadi ad-dallin, ya. Okey, selesai di situ peperangan Fijar, ya. Peperangan Fijar ni ketika Rasulullah berusia 20 tahun, peperangan Fijar meletus. Peperangan tersebut berlaku di antara kabilah Kinanah yang mendapat sokongan Quraisy dengan kabilah Qais. Ya, jadi ada peperangan. Punca meletusnya peperangan ialah An-Nu'man bin Al-Munzir, raja Arab di Hirah. Kat mana Hirah tu? Cuba tengok nota kaki di bawah, ya. Negeri yang terletak di sebelah barat Sungai Furat. Furat bahasa Arab, bahasa orang putih dia Euphrates. Euphrates berada di sebelah barat. Barat, ya, maksudnya yang dekat dengan Arab Saudi lah. Ya, pasal Iraq kan duduk di timur. Ya, dua sungai, Euphrates di barat, ya, apa ni, Furat, apa Dajlah atau Tigris di sebelah timur. Tu tuan-tuan boleh tengok peta kat atas. Jadi dia sebelah barat kepada sungai.
Ya, jadi yang dekat dengan negara Arab, ya, dengan Saudi. Jadi itu dipanggil Hira. Ada raja Arab yang tunduk kepada kerajaan Parsi. Mereka ni orang Arab, tapi agamanya agama Majusi. Ya, agama Majusi. Ia ditawan oleh Khalid bin Al-Walid pada tahun yang ke-12 Hijrah. Ya, jadi 12 Hijrah, ya. Apa ni? Ni cerita zaman Saidina Abu Bakar lagi lah kalau 12 Hijrah, ya. Itu nota kaki dia. Okey, selesai. Mempunyai barang-barang perniagaan yang dihantar ke Pasang Ukas. Pasang Ukas ni ialah pasar yang ada nota kaki di bawah, menjadi tumpuan orang Arab pada setiap tahun, mengadakan jual beli, deklamasi sajak, ya, dan perkara-perkara lain yang menjadi kebanggaan mereka. Pada hari ini ia lebih menyerupai, ya, apa ni, pameran-pameran di Eropah lah, ya. Jadi dulu Ukas tu setahun sekali ada pasar dia, ya. Jadi orang buat pertandingan pertandingan syair, ya, pertandingan bersyair. Jadi nanti yang menang pertandingan yang orang yang menang, dia punya syair akan digantung di Kaabah, ya. Maknanya bukti dia tu menang, syairnya setahun akan digantung di Kaabah, ya. Tu cerita dia. Okey, ya. Kemudian apa lagi? An-Nu'man melantik seorang lelaki yang kuat dan perkasa serta dihormati oleh kaumnya sebagai ketua rombongan untuk mengawal dagangan. Pada suatu hari dia duduk bersama-sama Al-Barrad bin Qais, ya, Al-Katani, seorang pembunuh, dan melakukan sesuatu berdasarkan nafsunya serta dipulau oleh kaumnya disebabkan kejahatan, ya. Jadi dia duduk bersama dengan seorang pembunuh ni, ya. Dan Urwah bin Utbah, ya, Ar-Rahal. An-Nu'man berkata, siapakah yang akan melindungi harta perniagaanku ini sehingga ia sampai ke Ukas? Al-Barak menjawab, aku akan menghantarnya untuk dijual kepada Bani Kinanah. Ya, An-Nu'man berkata, aku mahu harta perniagaan ini dijual kepada semua orang. Dia tak nak fokus pada satu grup saja. Ya, barang-barang tu boleh jual pada siapa-siapa. Siapa-siapa datang nak beli boleh lah. Pasal apa nak khusus kepada satu kaum saja, ya. Jadi tak boleh lah macam tu. Jadi biarkan aku membawanya untuk dijual kepada semua ketua kaum dan penduduk Qaishum, yakni penduduk di daerah Najat di utara Arab Saudi sekarang, dan Tihamah, ya. Ada nota kaki di bawah, terletak di kawasan pantai negara Arab. Kalau Tihamah, ya. Negeri di sebelah timur dipanggil Bahrain. Hijaz yang terletak di sebelah barat merupakan pemisah antaranya dengan Najat. Yamamah terletak di sebelah timur Mekah. Yamamah tu tempat keluarnya nabi palsu, ya. Nama dia Musailamah Al-Kazzab, ya, di situ. Al-Barak merasa sakit hati. Al-Barak ni kan pembunuh, ya. Jadi dia kata dia nak tolong jaga, nak tolong bawa ke pasar, tapi An-Nu'man, ya, seolah-olah kita panggil, ya, lelaki yang kuat tadi, yang ni An-Nu'man ni, dia kata tak, kita nak jual pada siapa-siapa saja. Al-Barak tak puas hati. Dia cari peluang untuk melaksanakan niat jahatnya. Peluang tersebut diperolehi apabila Urwah keluar membawa barang dagangan, ya. Al-Barak membunuhnya secara licik. Al-Barak menghantar utusan kepada kaumnya, kabilah Kinanah, untuk memberitahu apa yang berlaku dan memberi amaran terhadap pembelaan yang akan dilakukan oleh kabilah Qais, yakni kaum Urwah tadi. Setelah mendapat berita pembunuhan Urwah, kabilah Qais mula berdendam dan ingin menuntut bela di atas kematian Urwah. Mereka bertemu dengan kabilah Kinanah dan Quraisy di Nakhlah. Nakhlah ni tempat Nabi singgah setelah balik daripada Taif. Nabi kena baling batu, Nabi berehat di Taif, kemudian Nabi balik ke Mekah. Dalam perjalanan balik ke Mekah tu, Nabi singgah di Nakhlah. Nakhlah ni kawasan kebun kurma. Yang Nabi baca Nabi solat malam, Nabi kuatkan suara, jin datang. Ya, tu cerita dalam surah Jin. Ya, ayat 1 dan ayat 2 dalam surah Jin cerita bagaimana jin masuk Islam setelah mendengar bacaan Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebab tu kita kata jin ada yang muslim. Ya, dan kebanyakan jin tu muslim. Kalau yang tak muslim kita akan panggil dia syaitan. Ya, sebab jin tu muslim. Ya, sebab tu tak ada jin Islam, jin kafir, tak ada. Sebab kalau jin tu muslim, kalau dia kafir tak panggil jin, panggil syaitan. Ya, memang istilah dia. Sebab syaitan tu adalah jin. Ya, sebab tu iblis pun daripada jin. Ya, kana minal jin. Ya, dalam surah dalam surah Al-Kahfi kita baca, ya, bila Allah perintah malaikat sujud, ya,
usjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Adalah iblis itu, syaitan itu daripada, jadi maknanya mereka ni adalah apa kita panggil ya, adalah golongan yang dicipta daripada api, betul? Jin daripada api. Ya. Okey ya, itu cerita dia. Kemudian Nakhlah ada nota kaki di bawah ya, terletak di apa kita panggil ya, Nakhlah tu nota kaki nombor 4, nama tempat yang terletak antara Mekah dengan Taif, betul. Pasal Nabi balik daripada Taif, Nabi balik ke Mekah, Nabi singgah, Nabi sembahyang malam di situ. Ya, jadi ketika Nabi solat malam, Nabi tidak menyedari ada golongan jin yang datang. Nabi tak menyedari. Ya, sebab jin duduk dalam alam dia. Ya, jadi dia dengar dan kata mereka, kami beriman. Amantu. Ya, bima sami'na. Kami beriman dengan apa yang kami dengar. Bila dia balik, dia ajak pula kaum dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan jin ni umurnya panjang, ya. Sebab apa? Sebab cerita jin tu, dia kata, ya, kami dengar apa yang kami pernah dengar, ya, daripada Taurat pada zaman Nabi Musa. Maksudnya Allah panjangkan usia dia. Yang mana daripada zaman Nabi Musa tu dia beriman dengan Taurat, bila dia jumpa Quran dia beriman dengan Quran pula. Jadi panjanglah usia dia. Ya. Sebab antara Nabi Muhammad dengan Nabi siapa? Nabi Isa 570 tahun. 570. Ya, 570. Daripada siapa tadi? Daripada Nabi Muhammad. Daripada Nabi Muhammad sampai Nabi siapa tadi? Ya. Daripada Nabi Muhammad sampai Nabi Isa. Nabi Muhammad sampai Nabi Isa, ya. Nabi Isa ni satu Masihi lah. Ya, satu Masihi Nabi Isa. Satu Masihi ya. Nabi Muhammad lahir 570 atau 571 Masihi. Maknanya Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ni 570 tahun. Ya, sebab Nabi lahir 570 atau 571. Okey ya. Nabi Musa dengan Nabi Isa ni 1279 sebelum Masihi. Musa ni. Jadi Nabi Musa sampai Nabi Isa dah lebih kurang, Nabi Musa sampai Nabi Isa 1300 tahun dah. Ya, sebelum Masihi 1300. Campur dengan 600 tahun Nabi Muhammad, ya. 600 lah lebih kurang kan? 1900 dekat 2000 tahun. Ya. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad lebih kurang 600 tahun lah. 600 campur 1300 1900. Jauh. Ya, maknanya jin tu panjang umur dia. Ya. Jadi Allah panjangkan umur dia. Sebab tu jin pun ada keluarga. Ya. Sebab tu jin berkahwin, dia boleh beranak pinak. Makhluk yang tak boleh berkahwin dan tak ada anak pinak ialah malaikat. Malaikat dia tak ada pasangan. Ya. Sebab tu malaikat dia sentiasa patuh pada perintah Allah. Sebab dia tak ada kena jaga cucu, kena hantar cucu pergi tadika, tak ada. Ya. Tak ada. Ya. Jadi anak dia outstation, cucu datang rumah, tak ada. Ya, semua tak ada cerita tu. Sebab tu dia boleh fokus kepada ibadah. Sebab itu bila Allah nak utuh malaikat, Allah tak utuh malaikat daripada bila Allah nak utuh rasul, Allah tidak utuh rasul daripada kalangan malaikat. Sebab manusia macam mana? Ya. Sebab malaikat tak makan macam kita. Ya. Mana bukti malaikat tak makan macam kita? Ya. Ketika malaikat datang rumah Nabi Ibrahim, kan? Nabi Ibrahim buat apa? Buat anak kambing panggang, dihidangkan, malaikat tak makan. Malaikat tak makan. Jadi Nabi Ibrahim jadi takut. Ya, malaikat kata kamilah rasul utusan Allah. Okey, malaikat baru tahu. Kami datang nak bagi tahu isteri kamu akan mengandung. Ketawa Sarah sebab dia dah berumur. Ya, umurnya dah lanjut. Ya, dia ketawa dia. Tapi di sisi Allah benda tu senang saja. Dan kami nak pergi ke kampung Nabi Lut, nak terbalikkan bumi Nabi Lut. Nabi Ibrahim kata janganlah, ya. Sebab di situ ada orang beriman. Namanya Lut alaihissalam, ya. Malaikat kata Ibrahim jangan bantah. Ini ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab itu Nabi Ibrahim bimbang takut, Nabi Lut pun kena. Ya, tapi kan Allah dah janji selagi ada orang beriman dekat situ, Allah tak akan turunkan bala.
Sebab itu malaikat perintah Nabi Lut untuk keluar, tinggalkan. Ya, bila dia tinggalkan barulah Allah datangkan azab. Ya. Jadi kita kena jaga orang yang beriman ni dekat tempat kita supaya tak kena azab. Kan? Itu ya. Sebab tu kita tengok bangunan-bangunan besar kan. Ada surau kan. KLCC ada surau tengah-tengah tu, ada kuliah tiap hari. Ya. Dari bumi sama juga, ya. Menara Telekom ada surau bawah tu, ya. Ada balik Islam dia. Ya. Patutnya bersyukurlah sebab balik Islam tu lah menyebabkan bangunan tu kukuh. Orang berdoa, sembahyang hajat apa semua kat situ kan, ya. Berdoa apa semua. Jadi patutnya itulah cerita dia. Ya. Sebab tu kita tengok orang bukan Islam kan, ya. Kalau apa kita panggil, ya, dia masuk pejabat, tengok pejabat tu ada ayat Quran ke apa, dia tak tanggalkan, tak buang. Ya, sebab dia kata ada ong, dia kata. Ya, dia tak tanggalkan. Ada seorang kawan, ya, dia beli kereta ni lah, ya, kereta Recon. Kat kereta tu ada tulis apa ni, subhanallazi sakhara lana hadza kan, doa tu dia tak cabut, dia biarkan. Ya, dia kata ini jaga saya, dia kata jaga saya. Dia tak tahu, ya. Maknanya dia percaya pada benda-benda tu, ya. Sebab tu apa ni, orang Cina ni kan, kalau kita minta nak sembahyang dia bagi sebenarnya. Kita kerja dengan company dia kan, kita kata Friday, ya, 12:45 until 2:45 I have to go, ya, for Friday prayer, dia bagi. Ya. Dan kita apa ni cakaplah sikit kan, ya. Dia kata apa, buat apa nak pergi, ya, sebab perintah Allah lah, betul lah. Kemudian aku doakan untuk keselamatan syarikat ni supaya lagi maju, lagi untung. Lagi suka dia tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya macam itulah, ya, cara kita nak apa, nak bagi tahu pada dia bahawasanya agama ni penting dalam hidup. Okey, ya, selesai di situ. Jadi peperangan berlaku, ya. Jadi Nabi ada menolonglah. Ustaz ringkas saja. Nabi ada membantu, ya. Kita lompat saja terus ke perjanjian Al-Fudul dekat belakang, muka surat 12. Sebab yang sebahagian tu ada riwayat-riwayat yang ada perbincangan lah, ada dipertikaikan. Setelah peperangan Fijar tamat, orang-orang Quraisy diajak mengadakan perjanjian damai, ya. Al-Fudul, perjanjian tersebut dimeterai di rumah Abdullah bin Juda'an At-Taimi. At-Taimi ni adalah family Abu Bakar, ya. Kalau macam Khalid bin Al-Walid, Ummu Salamah itu daripada Bani Makhzum yang perang punya. Ya, itu kebanyakannya peperangan Bani Makhzum. Tapi ini Bani Taim. Bani Taim ni Abu Bakar peniaga. Ya, Abu Bakar peniaga, kemudian apa Talha bin Ubaidillah peniaga, tu family perniagaan. Salah seorang pembesar Quraisy juga. Mereka yang menyertai perjanjian ini ialah Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, ya. Al-Muttalib siapa dia? Al-Muttalib tu adik pada Hashim. Ya, Al-Muttalib ni lah yang pergi ambil Syaibah daripada, ingat tak? Ya. Sebab Hashim kan meninggal kan. Ya. Jadi dia pergi, Al-Muttalib pergi cari isteri Hashim, ya, dan akhirnya jumpa, ya, apa ni, isteri Hashim tu Salma nama dia kan, Salma binti Amru. Kemudian nampak budak kecil, rupanya budak tu anak abang dia, Syaibah nama dia. Dia bawa Syaibah tu balik. Sebab tu orang panggil Abdul Muttalib kan. Pasal yang cari dia tu ialah Al-Muttalib, ya. Kemudian apa lagi, ya? Siapa tadi? Hashim, Al-Muttalib, ya. Kemudian Bani Asad bin Abdul Uzza. Bani Asad ni keluarga Khadijah. Khadijah ni datuk Khadijah ni. Sebab Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid bin Asad. Ya. Jadi ni keluarga Khadijah. Kemudian Bani Zuhrah. Bani Zuhrah keluarga Aminah, Nabi punya mak. Belah mak Nabi, ya. Sebab mak Nabi tu Bani Zuhrah, ya. Aminah binti Wahab, ya. Aminah binti Wahab, ya. Itu daripada apa kita panggil, ya, Abdul Wahab bin Abdul Manaf, ya nanti bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Dia daripada keluarga Bani Zuhrah, ya. Sayyidina siapa lagi? Abdul Rahman bin Auf, Zuhrah juga. Sa'ad bin Abi Waqqas, Zuhrah juga. Ya, jadi mereka ni semua family, semua Quraisy, ya. Dan daripada Bani Kilab dan Bani Taim bin Murrah. Taim tadi Abu Bakar ni lah, ya, keluarga Abu Bakar. Kemudian Talha bin Ubaidillah, semua Bani Taim, ya. Kemudian Kilab kita tahulah, ya. Kilab ni adalah apa, Nabi punya moyang juga, ya. Kilab ni adalah Abdul Manaf punya inilah, Abdul Manaf punya bapa lah, ya. Abdul Manaf adik-beradik dengan
tadi ya, Abdul Dar dan Abdul Uzza, bapa mereka adalah Kilab. Ya, bukan Kilab ya. Ubay bin apa? Ya, Ubay bin Kilab kan? Ubay, bapa pada Ubay itu Kilab. Jauhlah tuan-tuan. Kena tunjuk gambar rajah baru dapat. Tak apalah, ya, sekadar kita tahu. Mereka berjanji untuk memastikan tidak seorang pun yang dizalimi di kota Mekah. Baguslah. Ya, perjanjian ni bagus. Sama ada penduduknya atau orang lain yang datang ke situ. Maksudnya kita tak boleh buat zalim. Sekiranya berlaku kezaliman, mereka akan bersama-sama menghapuskannya. Jadi ini satu pakatan yang Nabi suka. Ya. Rasulullah menghadiri perjanjian ini bersama-sama bapa saudaranya. Baginda bersabda selepas dilantik sebagai Rasul, aku telah menghadiri perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an bersama-sama bapa saudaraku. Ya. Ia lebih aku suka daripada unta merah. Ada istilah unta merah. Ya, ada nota kaki di bawah. Unta merah adalah harta yang paling berharga di sisi orang Arab. Mana unta yang paling mahal sekali. Ya, unta yang paling mahal. Jadi warnanya kemerah-merahan dan dia dianggap yang paling mahal. Jadi kalau orang Arab kata aku lebih suka benda tu daripada unta merah, maknanya benda tu memang sangat berharga lah. Sekiranya pada zaman Islam aku diajak melakukan perkara yang sama, nescaya aku akan menyahutnya. Jadi Nabi suka perjanjian Fudul tadi ya. Apa ni? Perjanjian yang nak apa kita panggil ya, tidak mau berlaku zalim. Kena buat benda yang apa kita panggil ya, benda yang kita tak boleh buat zalim lah, kena buat adil. Ya, kita kena buat keadilan kepada semua pihak. Ini disebabkan Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya sahaja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Dan perjanjian tersebut adalah sebahagian daripadanya. Islam mengiktiraf perkara yang seumpama itu. Pengertian ini dapat dipahami daripada sabda Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ustaz baca tadi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah sendiri mengajak orang ramai mengadakan perjanjian seumpama itu. Dengan itu mereka disedarkan dengan hakikat sebenar pengutusannya. Ya, itu kali pertama Nabi pergi ke negeri Syam. Kali kedua Nabi pergi ke negeri Syam sebelah tu ketika usia Nabi 25 tahun. Tadi masa Nabi pergi berapa tahun umur? 12 tahun. Dia ikut Abu Talib. Tapi Nabi sampai di Busra saja. Sebab bila sampai di Busra tu, Busra belum sampai Damaskus. Apa ni pendeta tadi? Apa pendeta tadi dalam English? Pendeta, monk. Ya, monk tu duduk kat mana? Ya. Ya betul. Apa nama? Kalau padri dekat gereja kan? Dekat church. Ya. Monastery, ya, monastery. Dia duduk di monastery, ya. Kalau dia perempuan saja dia panggil nunnery. Nunnery, ya. Nunnery tempat perempuan saja. Kalau yang lelaki saja dia panggil monastery, ya. Walaupun boleh ada perempuan juga, tapi kalau perempuan saja nunnery lah. Ya, kita panggil nun. Dan mereka ni pakaian macam orang Islam. Apa dia? Convent tak tahu, ya. Tapi convent ada pusat pendidikan biasanya. Macam ada sekolah ke ada apa kan? Ya. Dia punya nun juga, ya. Tapi dia ada sistem pendidikan dia. Kalau nunnery dia memang khusus untuk tempat pertapaan, orang beribadah, ya. Dia apa kita panggil, dia beribadah saja. Ya, tak nampaklah pula sekolah ke situ. Setakat pengalaman Ustaz pergi ke situlah, ya. Ustaz ada pergi satu tempat di Greece, ya. Nama dia apa nama tempat? Meteora nama dia. Meteora tu sebab dulu dia kata, ni cerita silam lah. Ada meteor jatuh daripada langit membentuk bukit-bukit. Ada 7 bukit kat situ. 6 ke 7 bukit. So kita pergi situ sebab atas setiap bukit tu ada monastery ataupun nunnery. So masa kami masuk ke nunnery tu, ada kita punya sister tu ada bagi salam kat orang tu sebab pakai macam orang Islam. Ya, pakai tudung habis tutup lah, ya. Jadi dia dengar tu macam marah dia, ya. Lepas tu dia suruh kita buka kopiah lah, sebab masuk dalam tu tak boleh pakai topi, tak boleh pakai apa kan. Tak apalah, kita buka lah. So tengoklah gambar-gambar dia tunjuk gambar Nabi Isa disalib dan ada 2 perempuan kat situ. Ya, dengan Nabi Isa tu, masa Nabi Isa kena salib, ada 2 perempuan. Yang pertama ialah Virgin Mary lah. Ada seorang lagi, ya. Seorang lagi. Jadi seorang lagi tu ialah siapa? Siapa yang dikatakan kahwin dengan Nabi Isa tu siapa? Mary Magdalene.
Ya, Mary Magdalene. Mary Magdalene tu kita pergi kampung dia. Kalau Kak Anijah ingat ya, kita pergi kampung dia. Dekat dengan sebelum kita nak naik kapal tu. Ya, kita pergi ke Nazaret sana kan. Nazaret tu ya, tapi kapal tu Tiberia. Jalan nak pergi ke kapal tu ada satu kampung kat situ, nama kampung tu ialah Majdaliyah. Majdaliyah tu kampung Mary Magdalena dekat Nazaret. Ya. Jadi memang apa dia? Mesir. Tak, Palestin. 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 Ya. Kalau di Mesir tu ada satu tempat Nabi Isa dilarikan oleh Maryam. Ya. Jadi tempat tu dia panggil apa nama tempat tu? Lama tak tahu. Matoriah nama dia. Matoriah tu ada pokok lah. Orang Kristian kata tu pokok tu ada sejak zaman Nabi Isa. Tak tahu betul ke tak lah. Tapi nampak pokok tu tua lah. Ya. Tak tahu betul ke tidak. Tu di Mesir, di Kairo. Ya. Itulah ceritanya. Kita habiskan sikit paragraf ni tuan-tuan. Ya. Ketika usia Nabi 25 tahun, baginda sekali lagi musafir ke Syam. Kerana Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah. Ya. Sebab datuk dia. Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Ya. Ataupun family dia Al-Asadiyah. Adalah seorang saudagar yang mempunyai kemuliaan ya, dan harta. Khadijah ni orang paling kaya di Mekah. Dia bukan antara yang kaya, dia paling kaya. Dia lebih kaya daripada semua. Abu Sufyan, Abu Lahab, ya, Abu Jahal, tak boleh lawan kekayaan dia. Dia menyerahkan hartanya kepada lelaki ya tertentu untuk diperniagakan. Sebab dia tak boleh nak bawa dah, ya. Jadi dia jadi bos sajalah. Jadi dia lantik orang lelaki yang mempunyai kemahiran secara mudharabah sistem dekat bank sekarang lah, Islamic Bank. Mudharabah tu maknanya apa? Mudharabah tu kita ada duit, ini investment account lah. Ya, mudharabah account ni kita ada duit, kita bagi kat bank, so bank akan perniagakan duit kita tu. Nanti kalau untung kita sharing lah. Ya, kita panggil profit sharing. Jadi kalau Abang Syuib ada duit, ada 100,000 nak bagi kat bank rakyat kata, bank rakyat akan meniagakan, tapi dah ada kira bercara lah, 50-50 ke, 60-40 ke, 70-30 ke, ya. Jadi kalau untung dia akan bagikan, kita tak campur tangan. Macam Khadijah lah. Khadijah bagi duit kat Nabi, bagi barang-barang, Nabi perniagakan. Kalau ada untung akan share dengan Khadijah, ya. Sebab Khadijah dengar Nabi Muhammad ni orang yang amanah, orang yang bercakap benar, ya. Betul ke? Jadi sebab itu di Mekah memang Nabi hebat. Tapi kalau di luar kita tak tahu, ya. Macam kat sini nampak, ya, kita tengok orang tu nampak, oh hebat, macam malaikat dia, baik, ya. Tapi kita bawa dia pergi Bali tengok, ya. Macam mana perangai dia kat Bali sana, ya. Bawa dia pergi Paris ke, bawa pergi mana kan, kita tengok, oh lain macam pula di sana, ya. Kat sini nampak pakai tudung tu labur lah sikit, sana pakai scarf aja kita kata, ya. Dah nampak dah, ya. Jadi mudharabah tu macam tu. Sebab Khadijah nak menilai, sebab Khadijah kan ada perasaan pada Nabi kan. Jadi dia nak tengok betul-betul tak Muhammad ni orang yang sodik, ya, orang yang amanah, ya, macam mana. Kemudian apabila Khadijah mendengar berita mengenai sifat amanah dan berkata benar yang dimiliki oleh Nabi, sehingga baginda digelar Al-Amin oleh kaum dia, dia menawarkan, dia offer Nabi untuk bawa barang perniagaan. Dia menawarkan pembahagian keuntungan yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Mungkin dia bagi 50-50 kot, ya, ataupun 60-40 dia bagi. Jadi orang lain tak dapat, ya. Dia bagi istimewa pada Nabi, ya. Pengalaman baginda ditemani oleh Maisarah. Maisarah ni ialah pegawai tugas-tugas khas, ya. Maisarah ni orang mana? Maisarah ni orang Khadijah lah, ya. Jadi Maisarah ni lelaki ke perempuan? Laki-laki. Ya, Maisarah bukan perempuan ke? Bukan. Ya. Karena ada laki-laki ada perempuan. Maisarah ni boleh dua-dua. Boleh lelaki, boleh perempuan. Ya. Yang sini Maisarah ni lelaki. Sebab dia akan tidur satu kemah dengan Nabi. Takkan Nabi twin sharing dengan perempuan. Ya. Jadi Maisarah ni lah yang akan hantar report. Dia lah yang akan, ya, hari ini apa Muhammad buat, esok apa Muhammad buat. Nanti bila balik jumpa Khadijah, dia akan report. Ya, lagi bertambah sayanglah Khadijah pada Nabi tu. Ya, sebab dia nak evaluate lah tu, ya. Dia nak tengok macam mana Muhammad ni. Kedua-duanya melakukan jual beli dan mendapat keuntungan yang besar. Dalam musafir yang dilakukan ini banyak keberkahan, ya, keberkahan ataupun keberkatan yang berlaku pada diri Nabi. Ini menjadikan Maisarah menyayangi baginda, ya. Kemudian berkahwinlah Nabi dengan Khadijah. Cukuplah tu, ya. Ada soalan silakan, ada apa-apa?
Nak tanya perempuan? Ya. Kalau monastery untuk lelaki, Ya. dia pasal pergi dekat Mount Sinai, Saint Catherine's Monastery. Ada perempuan juga. Tapi kalau perempuan khas untuk perempuan saja, nunnery. Kalau makna lelaki ada, perempuan ada, monastery. Ya, monastery itu tak khusus untuk lelaki sajalah. Ya. Walaupun monk lah duduk situ, tapi nun pun ada. Tapi kalau khusus perempuan saja, itu adalah nunnery. Ya. Okey, ya. Jadi, ya, silakan. Ustaz, ini di luar yang ini. Ya. Saya datang ini karena sekarang tadi itu yang mengenai makanan lambu itu rasanya Ustaz ini bukan lambu yang kuning kan? Bukan. Labu Dia yang labu siap. sayur, labu untuk buat sayur. Jadi dia bukan macam hot semua nak kena dalam WhatsApp tu kan kuning karena ini sunnah Rasulullah kesukaannya. Saya kata saya pernah Ustaz yang Ya, ya. makan bukan labu kuning kan? Kak Nabi suka makan labu. Jadi kita buat kesimpulan labu tu ialah pumpkin. Dia bukan pumpkin labu kuning. Nabi makan yang hijau tu, yang buat sayur. Labu air. Labu air, ya. Yang kita panggil sebagai apa? In English apa kita panggil? Dia panggil apa in English? Apa? Bukan zucchini, bukan. Zulkarnain, bukan. Ya. Kalau di sini di Islam Dia panggil Ustaz, Cina. apa istilah dia? Vegetable apa? Dia ada istilah dia tu. Ya, kalau kita pergi dekat apa dia ni lah, ya. Pasar dia ada banyak lah. Tak ingat lah apa nama dia. Kalau cari kejap je. Tengok dalam ni, ya. Dia panggil apa istilah dia tu? Dia sayur. Tapi sebenarnya tak boleh panggil pumpkin lah. Kita sebab tadi istilah kita panggil water pumpkin tu. Tapi dia bukan pumpkin. Ya, dia buat sayur. Biasa kalau makan kedai mamak, biasa dia ada kedai mamak tu makan nasi, makan kari ayam, dia punya sayur tu kan. Tak tahu in Malay kita panggil apa. Dia memang labu lah tapi tapi dia ni kan lebih-lebih sikit kan. Dia bagus lah, ya. Sebab Nabi suka makan tu. Dalam apa ni riwayat Imam Tirmizi, Anas kata dia tengok Nabi bila dah habis tu, Nabi kutip yang apa tu, yang kecil-kecil tu pun Nabi kutip sebab Nabi suka. Anas kata oleh kerana Nabi suka, aku pun suka makan labu air. Ya, kalau kedai mamak biasa ada lah. Ya. Dia panggil apa dah? In English apa dia panggil?